Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. So hari ini adalah hari untuk kisah seram Ketot. Bagi hampa yang baru dekat channel aku, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga notification bell. Bagi hampa yang dah buat semua benda tu, aku ucapkan ribuan terima kasih. And before we start our story, let's jump to our intro. Kisah ni berlaku pada tahun lepas. Waktu tu, kami sekeluarga mengambil keputusan untuk pulang ke kampung sebelah mak aku untuk berhari raya. Tapi aku tak ingat lah sama ada raya Aidilfitri atau Aidiladha. Pada hari itu, kami sekeluarga mengambil keputusan untuk bertolak pulang pada pagi raya bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Pada pukul 4.30 pagi, kami sekeluarga pun memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung yang terletak di pantai timur. Taklah jauh mana pun kalau dari rumah aku tu. Hanya sekitar 2 jam hingga 2 jam setengah saja perjalanan dia. Kira-kira pukul 6 pagi, ketika masih di lebuh raya yang terkenal juga dengan pelbagai kisah dia, terdapat satu ambulans memotong kereta kami. Di belakang ambulans tu pula, terdapat sebuah kereta mengikut rapat. Kami sekeluarga berpendapat mungkin berlaku kecemasan dan kereta di belakang itu adalah waris kepada pesakit di dalam ambulans tu. Ambulans dan kereta tu semakin hilang dari pandangan, laju membelah lebuh raya. Semuanya masih normal pada pandangan akulah. Kami singgah di sebuah R&R untuk solat subuh. Keluar dari lebuh raya menggunakan jalan biasa untuk sampai ke kampung, kira-kira setengah jam lagi perjalanan. Sampai di suatu tempat, ibu mula perasan yang ayah mula menggosok-gosokkan lehernya. Abang ni mengantuk ke? Tanya ibu. Tapi ayah tidak membalas pertanyaan ibu. Ibu aku pun membantu juga menggosok leher ayah. Mungkin memang mengantuk atau sakit leher. Tidur salah bantai atau tak cukup rehat malam semalam. Mungkin. Yalah, risau juga kalau ayah tertiba tertidur hingga membahayakan nyawa kami sekeluarga. Hanya kira-kira 10 meter dari rumah kampung kami, ayah tiba-tiba menghentikan kenderaan dan terus keluar. Kami sekeluarga berasa pelik. Awak pula dah. Takkan kereta ni problem pula. Dah nak sampai ni. 10 meter lagi. Takkan tak boleh sampai dulu. Kata aku dalam hati. Aku tak nampak apa yang ayah aku lakukan di luar. Kemudian, ayah masuk kembali ke dalam kereta. Mak aku bertanya. Awaknya? Ayah aku menjawab. Ada benda ikut. Ketika itu, fahamlah kami semua. Ayah aku pula bukanlah orang yang terbuka hijab dia. Tapi disebabkan hobi dia yang suka pergi pengai dan kerap memancing sampai larut malam di sungai-sungai dan lombong, maka mudahlah untuk terserempak dengan benda-benda tu semua. Sampai di rumah kampung kami, mak dan ayah pun bercerita kepada datuk dan nenek serta saudara mara yang lain. Apa lagi? Kecoh lah. Sudahlah baru-baru tu ada kes hantu raya menyerupai ramai orang, termasuklah nenek aku ni dekat kampung. Menurut ayah aku, dia nampak benda tu sejak ambulans memotong kami di lebuh raya tadi. Di sini terdapat pelbagai versi pandangan dari kami sekeluarga. Pada pandangan ayah, lampu dalam ambulans tu terpasang. Ada kelibat seorang perempuan tua berbaju putih, rambut menggerbang dengan posisi duduk di dalam ambulans tu. Sedangkan aku hanya melihat seperti seorang jururawat duduk di sebelah kanan dalam ambulans. Mak aku pula katakan dia nampak lampu dalam ambulans tu tertutup je. Tak ingat pula apa yang adik perempuan aku nampak. Tapi adik lelaki aku memang dia tak nampak apa-apa sebab waktu tu dia tidur. Menurut cerita ayah, disebabkan ayah aku ni perasan ada benda, jadi benda tu pun terus mengikut kami. Hanya ayah aku je yang nampak. Selepas solat subuh di R&R, ayah aku di luar pengetahuan ahli keluarga yang lain ada berkata kepada benda tu supaya tidak lagi mengikuti kami. Namun benda tu tetap mengikut kami. Sebab itulah ayah menggosok-gosok lehernya kerana bulu romanya meremang akibat benda tu masih mengikut di jalan biasa yang sunyi. Aku yang duduk di kursi belakang pemandu sama sisi dengan ayah, tak ada lah pula nampak apa-apa dekat luar. Waktu tu semuanya normal. Apabila hampir sampai di kampung, ayah keluar untuk menghalau benda tu dengan melemparkan segenggam pasir atau tanah macam tu. Tak pastilah kalau ada baca apa-apa. Aku tak tahulah pula ayah aku ni ada sebarang kemahiran macam tu.
Mungkin hanya amalan atau petua, apatah lagi bagi pemancing tegar macam ayah. Syukur Alhamdulillah, benda tu akhirnya pergi. Mungkin ke hutan di belakang lot kosong sebelah rumah kampung kami. Ayah pun dekat sangat pula dia halau. Patutnya jauh sikit. Sudahlah rumah kampung kami agak di hujung jalan. Hutan pula tak begitu jauh. Jadi itulah kisahnya. Aku describekan sebagai benda sebab tak tahulah jenis makhluk apa yang ayahku nampak tu. Nak terangkan secara terperinci pun bukan aku yang nampak, ayah aku. Banyak juga benda lain yang ayahku nampak, especially waktu dia pergi memancing. Tapi disebabkan aku tak ada kat situ, jadi susahlah nak bercerita. Kisah ni pun adalah yang paling dekat yang aku alami sebab itu bolehlah nak bercerita sikit. Sekian kisah pagi raya aku yang sedikit misteri dan seram. Maaflah, hanya sedikit.